Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur tak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sehingga ke detik ini Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita nikmat iman, Islam, kesihatan dan juga masa lapang, bahagia dan banyak nikmat yang Allah bagi kepada kita. Terutamanya di sini saya nak ucapkan tahniah, setinggi-tinggi tahniah kepada mereka yang telah pun download episod 1 hingga ke episod 6, bagaimana tata cara Rasulullah SAW buat haji. Dan episod kali ini saya bagi kepada semua, tak kira siapa nak ambil, ambil lah. Episod ini saya khaskan dan bonuskan untuk anda semua yang bertajuk bagaimana untuk memburu haji yang mabrur. Dan saya rasa semua orang perlu ada dalam hati, sebab ini ialah rukun kita kan tuan-tuan, rukun Islam. Kita perlu buatlah. Tak ada cara nak mengelak, tak ada cara nak lari, melainkan kita mesti kena buat rukun Islam yang kelima ni. Itulah dia, namanya haji. Dan bila dah buat haji, satu benda yang menjadi cita-cita dan idaman setiap orang dan semua orang pergi haji, nak haji mabrur. Akan tetapi persoalannya, adakah semua orang akan dapat haji yang mabrur? Jom kita bincangkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, daripada satu hadis yang masyhur, mafhumnya Rasulullah berkata, haji yang mabrur tidak ada balasan yang terbaik baginya melainkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan ingatlah, bila nak dapat syurga, dia punya proses untuk mendapatkan syurga itu pun juga perlu setaraf ataupun seiring. Buat A mesti dapat B, dapat syurga mesti kena ada proses yang baik untuk mendapatkan yang terbaik. Sebab apa tuan-tuan? Saya teringat tentang satu asar ataupun satu kalam sahabat, iaitu daripada Ibnu Umar. Apabila seorang muridnya yang bernama Mujahid bertanya tentang kepada Ibnu Umar, satu tahun tu dia tengok ramai orang datang buat haji, beratus-ratus ribu orang. Pada zaman Rasulullah pun dah 100 ribu, apatah lagi zaman selepas Rasulullah, beratus-ratus ribu orang. Mujahid tengok, ya Allah, ramainya orang datang buat haji. Lalu apa Ibnu Umar kata? Jangan cakap mereka datang buat haji. Kenapa? Tetapi cakaplah ramainya orang datang melancong. Melancong? Apa nama melancong tu? Datang untuk shopping, berjalan, bergurau senda, apa sajalah yang bukan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ibnu Umar cakap tu dah 1400 tahun yang lalu tuan-tuan. Apatah lagi zaman sekarang, apatah lagi dengan accommodation, itulah lebih kurang, ataupun prasarana yang hebat sekarang ni. Kita takut tuan-tuan, kita tergolong di dalam kalam ataupun apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Umar. Dan tuan-tuan, kena ingat, satu ganjaran yang istimewa mestilah kena hasil daripada satu proses yang betul-betul istimewa. Allah nak bagi syurga, syurga ni memang Allah tak nak bagi kepada kita, tapi proses kita tak proses macam nak dapatkan syurga, bagaimana nak dapat kalau proses itu tak dapat syurga? Jadi saya nak kongsi dengan tuan-tuan juga pada hari ini, bagaimana nak dapat haji mabrur. Saya tidaklah mendabik dada bahawa saya mesti boleh nak pastikan orang tu dapat haji mabrur. Tak. Tetapi benda ni mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dialah sahaja yang tahu bagaimana orang tu dapat haji mabrur ataupun tidak. Cuma saya boleh kongsikan apa yang digariskan oleh para ulama, bagaimana tanda atau bagaimana persiapan, apa yang perlu dibuat untuk mendapat haji yang mabrur. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mabrur itu daripada kalimah yang bahasa Arab, diambil daripada perkataan albir. Albir ini maknanya baik, bagus, taat, apa sahajalah yang positif. Albir, haji yang mabrur, haji yang penuh dengan ketaatan, haji yang penuh dengan keikhlasan. Sebab itulah beberapa ulama menggariskan, sebelum nak buat haji ni perlu kepada perancangan yang sangat teliti. Bermula daripada sebelum tuan-tuan daftar lagi. Bukan kata mula pijak kaki ke Mekah. Saya sendiri berpendapat bahawa bermula daripada tuan-tuan daftar haji tu, tuan-tuan dah kena ada persiapan dan perancangan yang mantap, matlamat yang jitu bagaimana tuan-tuan nak buat haji. Kalau sekadar tak apalah, orang tu daftar haji, orang ni buka akaun tabung haji, orang tu ni aku membuatlah sebab orang kata 40 tahun baru dapat pergi haji, pun buatlah. Tak boleh tuan-tuan. Nak buat haji ni satu benda yang mesti, dan is now or never. Tuan-tuan mendengar kat mana tu. Tapi nak bagi tahu bahawa mesti kena ada satu hati yang betul-betul untuk dapatkan haji yang mabrur, haji yang penuh dengan ketaatan. Sebab apa?
albir atau kebaikan itu mestilah tidak ada rafas, tidak ada benda-benda cakap yang tak baik, tidak ada fusuq, tidak ada benda-benda cakap yang mencela, dan tidak ada jidal. Pergi haji tujuan dia nak berdebat dengan orang, jumpa orang ni nak berdebat, tanya orang tu, ini kau buat haji ni, kau ikut ustaz mana, ini ustaz mana ajar kau ni, ini ustaz mana ajar. Tak payah melaga-lagakan sesama ustaz. Mereka ini hanyalah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa yang tuan-tuan senang buat, tuan-tuan buat. Apa yang tuan-tuan tak nak buat, tuan-tuan duduk diam-diam. Itu sebenarnya lebih baik, saya rasa. Rasa tak nak buat, tak apalah, let lah. Tapi nak buat, buat. Tak payah pertikai, tak payah persoal. Oh, dia tu gini, saya lagi hebat. Kita bukan Myvi, tuan-tuan. Lagi hebat apa, lagi power, lagi best, tak payah. Itu bukan amalan kita. Saya lagi best, saya lagi power, saya tak ada. Itu bukan amalan kita, tuan-tuan. Okey, seterusnya fadilat haji mabrur. Seperti yang saya perkatakan di awal tadi, fadilat dia ialah tidak ada benda lain yang tuan-tuan akan dapat melainkan syurga. Buatlah apa benda yang boleh buat nak dapat syurga, tuan-tuan, yang senang. Buat haji, tuan-tuan. Buat haji dapat syurga, tuan-tuan. Sebab itulah dia punya proses dia mesti bertaraf syurga. Ini proses bertaraf tahap apa? Nak syurga. Memang taklah kan. Okey, seterusnya, apa akan jadi kalau tak dapat haji mabrur? Apa akan jadi kalau pergi haji yang tak diterima? Pertama, saya nak beritahu siap-siap. Pertama, tuan-tuan dapat benda yang best, itulah buang masa. Kalau tak dapat haji mabrur, best tu, buang masa. Yang kedua, benda yang kedua best ialah tuan-tuan buang tenaga. Bukan senang nak buang tenaga ni. Allah, buang tenaga. Dan ketiga, tuan-tuan buang duit. Kumpul bertahun-tahun, jual tanah, jual kereta, jual anak. Tak. Macam-macam tuan-tuan buat ni, tapi pergi tak dapat haji mabrur. Apa yang tuan-tuan bawa balik? Tuan-tuan bawa balik maki hamun, tuan-tuan bawa balik dendam dengan orang bangsa asing, tuan-tuan bawa balik marah-marah, kenapa ini macam ni, semua benda tak berhati, tak balik. Itulah yang tuan-tuan bawa balik ke Malaysia. Sebab apa? Sebab tak dapat haji yang mabrur. Wal-iyazubillahi min zalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada banyak kaifiat ataupun ada banyak cara-cara bagaimana nak dapat haji mabrur. Tapi sebelum tu, saya nak cerita bagaimana tanda ataupun apakah yang menunjukkan bahawa orang tu dapat haji mabrur. Kata Imam Nawawi, orang yang dapat haji mabrur bila dipulang ke negara dia, dia dah tak suka buat maksiat. Walaikumsalam, tuan-tuan. Mungkin sebelum ni ada orang dia suka buat maksiat. Contohnya melambatkan solat, maksiat, tuan-tuan. Melambatkan solat, maksiat dengan ibu bapa, maksiat dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, itulah yang lebih kita tak nak. Tapi bila balik daripada Mekah, alhamdulillah, 100% perubahan dalam hidup dia. Tak nak lagi buat maksiat. Okey, kata Imam Al-Ghazali pula, orang yang dapat haji mabrur ni balik Malaysia, balik negara dia, buat apa pun semua dia ingat Allah Ta'ala. Ini yang kita nak. Balik semua benda buat ingat Allah Ta'ala. Nak buat apa-apa, nak makan ingat Allah Ta'ala, nak berjalan, nak keluar rumah, nak pergi mana, semuanya Allah Ta'ala yang ada dalam hati ni, tuan-tuan. Dapat rezeki banyak, dapat pujian orang ramai. Ada orang kadang bila orang puji je, like status Facebook ramai-ramai, sonok ni. Tak ingat dah Tuhan kan, minta maaf lah. Tapi yang baiknya ialah buatlah segala amalan, apa sahaja nak tulis, nak bercakap, nak apa, ingat dulu apa Allah Ta'ala tanya aku ke akhirat nanti. Aku nak tulis status ni, adakah jawapan untuk aku sediakan di akhirat nanti? Okey. Dan berkata ulama-ulama yang lain pula, kembali daripada mengerjakan haji ni, kalau dapat haji mabrur, semua benda dia nak buat ikut apa yang Rasulullah cakap. Apa Rasulullah buat, apa yang Rasulullah tunjukkan. Kalau dia dengar hadis ni sahih, makan dengan tangan kanan contohnya, Rasulullah kata makanlah dengan tangan kanan, sesungguhnya makan tangan kiri itu makan dengan syaitan. Dia pun dah tinggalkan makan tangan kiri. Manalah tahu sebelum ni makan hotel, garpu mesti tangan kanan, sekarang ni garpu mesti tangan kiri, sekarang ni tak nak dah, semua makan tangan kanan. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, walau dalam keadaan apa jua sekalipun, mesti mendahulukan sunnah. Itu apa dikatakan sebahagian daripada ulama. Dan ada juga tanda yang tak diterima. Tanda seseorang itu tidak diterima sebagai haji yang mabrur ialah salah satunya, pergi pun A, balik pun A. Kalau sebelum pergi pun kerjanya memaki hamun orang, balik haji pun kerjanya memaki hamun orang. Minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada lagi satu, namanya haji laknat. Tuan-tuan nak tahu apa itu haji laknat? Haji laknat ini senang je. Balik Malaysia, balik tempat kediaman,
dia rasa dia punya haji hebat. Saya punya haji hebat. Hari tu saya sempat selfie depan Kaabah. Hari tu saya sempat selfie sebelum saya melontar. Dia rasa haji dia hebat. Ya Allah, ya Tuhanku. Sebab itulah doa yang saya ceritakan pada dalam satu episod yang ada. Kalau tuan-tuan belum download, tuan-tuan cari balik doa tu. Allahumma hijjatun la ria'a fiha wala ghum'ah. Nabi doa benda ni. Ya Allah, janganlah jadikan haji aku ni haji yang riak dan haji yang menunjuk-nunjuk ke orang. Buat apa tuan-tuan nak menunjuk? Nak menunjuk kepada siapa? Nak menunjuk kepada siapa haji kita? Nak menunjuk kepada siapa? Tak ada siapa yang kita nak menunjuk. Semua ini kita nak buat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa tuan-tuan kita nak hantar ataupun nak bagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan kita kena dasari diri kita dengan perkataan taqwa. Dan apakah itu khasiat ataupun apakah itu kaifiat untuk mendapatkan haji yang mabrur? Ikuti selepas ini. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, kita sambung lagi bagaimana nak dapat haji yang mabrur. Baik, pertamanya saya nak cerita kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah bagaimana untuk mendapat haji yang mabrur. Kembali kepada asas yang paling utama dalam setiap ibadah. Itulah dia ikhlas dan juga mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimana dengan ikhlas? Ikhlas ni ialah satu benda yang sebenarnya sangat susah, sehingga ada setengah ulama mereka berkata bahawa saya cuba ikhlas dalam satu perkara, dan apabila saya ikhlas dalam perkara ini, kemudian datang pula riak dalam perkara yang lain. Begitulah susahnya ikhlas ni nak dapat. Sesungguhnya amalan tuan-tuan dan amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua syarat ini tuan-tuan. Pertamanya ikhlas, keduanya mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas ni sebenarnya saya bukanlah nak tunjuk ataupun saya bukanlah nak beritahu bahawa saya ni orang yang hebat dalam mengendalikan ikhlas hati tuan-tuan ni. Tapi bolehlah saya nak share bahawa kalau dalam hati kita, kalau dalam percakapan kita, kalau dalam perbuatan kita, apa yang kita buat, kita masih lagi menginginkan pandangan orang ramai, kita masih lagi menginginkan di hati ataupun di tempat dalam hati orang ramai, maka ketika itu kita belum mencapai taraf ikhlas tuan-tuan sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kita dapat kalau kita ni tak ikhlas ataupun dalam erti kata lain riak? Baik, tuan-tuan cuba bayangkan, setiap kali orang puji, setiap kali orang pandang kita, tiba-tiba akaun bank dalam ataupun duit dalam akaun kita bertambah. Puji satu dapat 100,000, puji dua dapat 200,000, puji lagi dapat 500,000. Kalau begitu tuan-tuan, saya pun nak. Setiap kali puji dapat duit, setiap kali puji dapat duit. Senang tuan-tuan, bila dapat duit banyak kita boleh bantu orang ramai. Tapi tuan-tuan, bukan itu yang kita hakikatnya, bukan itu sebenarnya. Setiap kali puji rasa sedap je lah, tapi akaun tak bertambah juga, duit tak bertambah juga, rumah duk macam tu juga, kereta duk macam tu juga. Pujilah bagaimanapun. Sebab itulah orang itu baru di dunia tuan-tuan tak dapat apa-apa. Bahkan di akhirat habis semua amalan-amalan kita tuan-tuan, terbang seperti debu yang berterbangan. Sebab itulah tuan-tuan, ikhlas ni sangat penting untuk kita ada dalam hati ini. Semoga apa yang ada dalam ni kita nak submit ataupun kita nak hantar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala terima satu benda daripada orang yang bertakwa. Bagaimana nak dapat takwa? Pertama, mesti kena ikhlas. Baik, yang kedua ialah mesti mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah di akhir apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan haji, apa yang Rasulullah sebut ialah khudhu anni manasikakum. Ambillah daripada aku urusan haji kamu. Kenapa? Sebab kita tak nak bila datangnya zaman melalui zaman, kemudian sampai ke hari ini orang mula buat haji tapi tak ikut seperti mana Rasulullah SAW. Bagi mereka yang dah download daripada episod 1 sampai episod yang ke-6, saya sering pentingkan ataupun saya sering terapkan kepada mereka yang dalam pelajaran itu bahawa setiap satu benda mesti ikut sunnah Rasulullah. Setiap satu benda mesti ada hadisnya, mesti ada pendapatnya apa yang Rasulullah SAW buat. Dan selebihnya tuan-tuan boleh tengok balik dalam episod 1 hingga episod 6 bagaimana pentingnya buat haji ikut macam mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah mendabik dada bahawa kita ni cinta Nabi, kita ni sayang Nabi, tapi dalam amalan-amalan yang Rasulullah nak ni kita tak ikut Nabi. Yang paling basic, makan tangan kanan pun kadang-kadang ada orang dengan selambanya makan tangan kiri. Dan begitulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian bahawa sayang Nabi, cinta Nabi pertama ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk para jemaah haji yang melihat video ini,
pentingnya kita semua mengikut apa yang digariskan dan ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, perkara kedua di dalam menjejaki haji mabrur ini juga ialah kita mesti ada ilmu, tuan-tuan. Bagaimana semua orang mesti menuntut ilmu, bahawa ilmu inilah yang akan memandu setiap perjalanan, tuan-tuan. Dan tak kira lah Rasulullah SAW dan para Nabi pun semua pun Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan bagaimana mereka menuntut ilmu. Nabi Ibrahim contohnya, bagaimana dia nak dapat ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan benda yang telah mati. Allah bagi contoh kepada dia, carilah, atau Allah bagi perintah kepada dia, carilah 4 ekor burung, naik atas gunung, sembelih dan campur-campur, kemudian suruhlah burung itu. Dan proses itu, tuan-tuan, bukan proses yang duduk diam-diam tiba-tiba burung tu datang. Tak, Allah Ta'ala suruh dia berusaha. Dan berusaha ini, tuan-tuan, kadang-kadang mestilah kita kena korbankan, terutamanya masa, korbankan tenaga, korbankan keuangan ataupun duit, tuan-tuan, untuk mendapatkan ilmu yang betul-betul mantap. Terutamanya mereka yang nak pergi haji, tuan-tuan. Bila kita berhadapan dengan budaya yang berbeza, kita berhadapan dengan cuaca yang berbeza, kita berhadapan dengan umat jutaan manusia yang bukan di kalangan family kita, bukan di kalangan masyarakat kita, ketika itulah ilmu sangat berguna, tuan-tuan. Dan ilmu yang tuan-tuan akan dapat, ataupun ilmu yang berkenaan dengan haji ini, tuan-tuan, bukan senang, bukan senang, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tahu, saya nak share dengan tuan-tuan kat sini ialah, sebelum tuan-tuan pergi haji, tuan-tuan buka surah Al-Hajj daripada juzuk 17, tuan-tuan cuba baca terus. Buka muka surat 1 sampai muka surat 10 tu tuan-tuan baca. Tuan-tuan akan rasa bagaimana susahnya baca surah Al-Hajj tu. Bagaimana itulah kalau tuan-tuan tak ada ilmu nak baca surah tu. Begitulah juga kalau tak ada ilmu untuk mengerjakan haji. Begitulah kita akan mendapat kesusahan, tuan-tuan. Dan pelaburan untuk ilmu ini, tuan-tuan percayalah, tidak ada pelaburan yang terbaik dalam dunia ini melainkan pelaburan untuk menuntut ilmu. Dan carilah ilmu yang terbaik sebelum kita berangkat ke tanah suci Makkahul Mukarramah, sebelum kita mengerjakan haji, supaya haji kita itu sentiasa diiringi oleh ilmu. Apa tuan-tuan buat, apa tuan-tuan lakukan sepanjang berada di sana, semuanya tuan-tuan ada ilmu. Dan ilmu yang ada dalam diri bukan untuk ditunjuk-tunjuk kepada orang. Ilmu yang ada dalam diri bukannya untuk bagi tahu bahawa ilmu aku lebih baik daripada ilmu kau. Tak. Ilmu kita apa yang kita belajar. Ilmu orang lain, apa yang orang lain belajar. Dan satu pesanan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah, jangan cuba blok minda kita daripada menerima ilmu yang baru. Kalau tuan-tuan rasa saya tahu semua, everything I know, semua benda saya tahu, ketika itu kita cuba memblok diri kita mendapat ilmu yang baru. Ketahuilah bahawa al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kalau tak ada cahaya, tuan-tuan jatuh dalam longkang, tuan-tuan jalan dalam gelap. Ilmu itu cahaya, dan ilmu tidak akan masuk di dalam jiwa yang sentiasa blok. Ilmu tak akan masuk dalam jiwa yang penuh dengan maksiat. Sebab itulah tuan-tuan kena buka minda, terima ilmu. Ilmu yang baik tuan-tuan terima, ilmu yang tidak baik tuan-tuan letak tepi. Dan saya percaya semua orang yang mendengar video ini, semua orang yang tengok saya pada kali ini, tahu bagaimana untuk membezakan ilmu yang baik dan ilmu yang tidak baik. Terutamanya kepada mereka yang nak pergi haji, carilah ilmu yang didasari oleh, pertamanya Al-Quranul Karim, kedua didasari oleh sunnah Rasulullah SAW, dan ketiga didasari oleh ulama-ulama yang membenarkan apa yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang dibawa ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, perkara ketiga yang saya nak kongsikan bagaimana nak dapat haji yang mabrur ialah harta, tuan-tuan. Harta yang kita gunakan, harta yang kita laburkan, harta yang tuan-tuan guna untuk daftar buat haji, harta yang tuan-tuan bagi kepada package, ataupun harta yang tuan-tuan akan belanjakan sepanjang mengerjakan haji ini, biarlah daripada sumber yang halal. Dan tuan-tuan, bukan haji je, betul tak? Bukan haji je kita kena pakai yang halal. Kita sebagai seorang Muslim, kita sebagai seorang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam semua aspek kehidupan kita mesti daripada sumber yang halal. Kita nak bagi anak isteri kita makan, kita nak bagi siapa saja orang makan, mesti daripada sumber yang halal. Sebab itulah sebagai Islam, sebagai Muslim, pastikan sumber yang kita belanjakan, terutama mereka yang nak pergi haji kali ini, daripada sumber yang halal. Apabila sumber itu halal, segala perbuatan kita, segala perjalanan kita mengerjakan haji, semuanya akan dirahmati, semuanya akan diiringi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudilah saya ingatkan satu hadis yang masyhur tentang benda yang haram ni. Ketika mana satu orang pengembala, Rasulullah cuba buat contoh, seorang pengembara yang tersesat di dalam padang pasir. Tak tahu, tak jumpa jalan, tak ada GPS, tak ada kompas dan sebagainya.
Ketika itu dia menadah tangan kepada Allah, ya Allah, ya Allah, tolonglah aku, tolonglah aku. Bagaimana Allah Ta'ala nak tolong? Pakaiannya daripada pakaian yang haram, makanannya daripada makanan yang haram, isi perut dia daripada isi yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak izinkan, nak aminkan ataupun nak mustajabkan doa dia? Tuan-tuan dan puan-puan, kita berada di Arafah, kita berada di tempat-tempat yang mustajab doa. Kalau boleh, hindarkan daripada sumber-sumber yang haram, terutamanya mereka yang nak pergi haji tahun ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, perkara yang keempat saya nak kongsi, mungkin perkara yang terakhir untuk bagaimana nak mendapatkan haji yang mabrur ini ialah, tuan-tuan dan puan-puan, termasuk dari diri saya sendiri, kita sentiasalah berada di dalam ketaatan. Allah berkata di dalam Al-Quranul Karim, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah aku akan ingat akan kamu, dan bersyukurlah kepada aku, dan jangan kamu kufur terhadap aku. Tuan-tuan dan puan-puan, dan termasuk diri saya tuan-tuan, bagaimana nak mendapatkan satu kalimah yang ingat ini? Itulah dia tuan-tuan, kena ingat selalu Allah Subhanahu Wa Taala, barulah Allah Taala akan ingat kita. Untuk mendapatkan ingatan tu, sentiasalah kena berada di dalam ketaatan. Taat ini ialah berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Taala minta, kita buat. Apa yang Allah Taala larang, kita jauh-jauhkan. Kalau tuan-tuan mungkin ada pernah mendengar, ataupun saya rasa tuan-tuan mesti dengar, bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 99 namanya. Barang siapa yang mengamalkan dengannya, nescaya akan masuk syurga. Ada ramai orang mensyarahkan hadis ni, barang siapa yang hafal, hafal saja Sami Basir, tapi hafal saja boleh masuk syurga. Betulkah begitu? Mungkin saya nak kongsi dengan tuan-tuan ni, bagaimana yang sebetulnya cara nak masuk syurga dengan Asmaul Husna ialah kita bukan sahaja hafal, bahkan kita juga mengamalkan. Bila Allah Ta'ala kata dia sebagai yang Sami', maha mendengar, kita percaya bahawa Allah maha mendengar. Kita tak buat maksiat sebab Allah Ta'ala tahu, dengar apa yang kita cakap. Allah Ta'ala maha melihat, kita faham bahawa Allah Ta'ala lihat apa saja yang kita buat, sama ada maksiat atau perkara yang baik. Allah Ta'ala maha berkuasa, tidak ada kuasa yang lebih mutlak melainkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu kita boleh berada di dalam ketaatan. Dengan cara begitu kita boleh hindar diri kita daripada melakukan sebarang maksiat. Dan tuan-tuan dan puan-puan, termasuk diri saya sendiri, marilah kita bersedia supaya kita sentiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhkanlah sifat-sifat yang mazmumah, campakkanlah ke dalam hati benda-benda yang mahmudah. Selalulah berfikiran positif. Campak atau buanglah benda-benda yang negatif. Sesungguhnya benda-benda yang negatif ini melemahkan kita. Benda-benda yang negatif ini akan menarik ataupun akan menolak rezeki keluar daripada hidup kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah apa sahaja yang saya kongsikan ini ialah untuk diri saya sendiri, kerana mulut yang bercakap lebih dekat dengan telinga yang mendengar. Kalau tuan-tuan boleh ambil sedikit apa yang saya kongsikan, terpulanglah pada tuan-tuan, supaya apa yang saya bagi ini dapat dikongsikan bersama, supaya alam ini bertambah dengan kebaikannya. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa saja yang buruk-buruk tu tuan-tuan buanglah ke tepi. Saya rasa cukuplah takat ni dulu. Saya doakan kepada mereka yang akan pergi ke tanah suci pada tahun ini, semoga tuan-tuan dan puan-puan mendapat haji yang mabrur, kerana syurga itu ialah milik tuan-tuan dan milik kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.